Okay. Stop sharing. Share screen. Okay, nampak file SPSS tadi? Doktor. Okay, Okey, nampak dah doktor. Okay, yang ni ialah file SPSS yang diimport daripada Excel file yang raw data. Kalau you nampak sini, nampak macam cantik kan? Ada female, Malay, age group semua, strongly disagree semua. Seems macam elok. Tapi your job is not done. It's only just beginning. Sebab apabila sampai sini, you still kena code you punya values semua. What does 1 mean, what does 2 mean dan sebagainya. Dan kan saya nak tunjuk kat sini, apabila you ambil bulat-bulat pada raw, let's say you nak edit sini jantina. Values. You nak cuba masukkan di sini. Saya katakan 1 male, 2 female. Dan tengok by default, jantina sini ialah string. Tetapi kita nak set jantina ni sebagai numerical. String ni biasanya kalau you type out a work, like pekerjaan macam engineer, doktor, lawyer dan sebagainya. Tapi kalau gender, kita boleh differentiate female, biasanya kita ambil numerical lah. Tengok apa dia tu. Some values may missing. Kita balik ke data view, tengok apa jadi. Hilang. You import pada raw data. So you akan ada problem kalau you import raw data directly dalam SPSS. That is why. Close ni dulu. Elok-eloknya. You apabila import raw data, selalunya you kena recode dulu. Okay, nampak tak screen Excel saya? Tak doktor. Nampak? Okay, alright. As you can see here, compare pada... Doktor tak nampak. Tak nampak, saya kena share screen beza sekejap. Share. Mana dia? Okay, nampak screenshot ni Excel yang saya tulis recode di sini. Nampak doktor, nampak. Alright, as you can see kat sini, saya dah ubah dah jantina male female pada 1 2. Begitu je dengan bangsa ethnicity, negeri asal. Dan tengok skala liquid skill rating, saya dah ubah 1 hingga 5. 1 dia kira extremely dislike dan 5 kira extremely like. Okay. Now we are going to open this file inside SPSS. Alright, klik screen SPSS. Okay, yang ni saya mau you ikut saya. Pergi ke file. Open data. Cari you punya Excel data. Pilih XL yang kat sini. Pilih yang recode. And klik open. Variable semua ni, just klik OK. Alright, dia akan keluar sini. So now, you punya kerja dah 1/3 selesai. Apa yang you cuma buat sekarang, next you have to do is to recode everything di variable view di sini. As you can see here, kita start dengan jantina. Boleh ikut dengan saya buat sama-sama. Okay. Masukkan.
value. Satu untuk male, dua female, lelaki dan perempuan. Dan add. Okay. Alright, kita tengok balik kepada data view kita. Nampak tak saya klik sini? Daripada klik apa yang satu dengan A ni. Value view. Dia dah program siap dah. Female dengan male. Boleh follow dah? Boleh follow dah kelas? Oh. Doktor ulang sekali lagi, Doktor. Okey. Lepas kita import data daripada Excel yang telah dikodkan, kita kena pergi ke page variable view dan kita kena programkan setiap item ni supaya dia menunjukkan values ataupun label yang betul. So saya start sini pada gender. Asalnya kosong, tetapi saya letak kat sini value 1 dan labelnya 2. Boleh start semula. Okey. Alright. Okey, daripada you all dah import dah open file data dan pilih data Excel yang ni, yang recode ni. You all dah buka tak di dalam spreadsheet you all? Dah buka ke belum? Sekejap je ni. Dah buka ke semua? On the way. Dah, Doktor. Okay, dah. So lepas you click open by right, inilah skrin yang akan keluar di komputer awak. So saya pada asalnya kalau tengok data view, dia cuma nama saja kan. Dia tak ada male, female, dia tak ada bangsa Melayu, Cina, India, negeri asal. Dan you punya Likert scale item rating semuanya 3 part. Dia tak bagi tahu satu, dua, satisfied or tak satisfied kan. Okey, kita kena pergi ke variable view dan kita kena programkan setiap satu. So slowly ikut saya ya. Kalau laju sangat, notify me, saya boleh slow down dan duduk semula kalau perlu. Okey, pergi ke the first variable you, ialah jantina. Value dia sekarang kosong kan. Klik pada ikon yang titik-titik ni, kita akan kodkan jantina ni, ikut saya ya. 1 male dan 2 female. Okey. Semua dah kod dah? 1 dan 2? Okey, Doktor. Dah. Okay, alright. Okey dah. Okey, jom kita tengok data view kita balik. Kita tengok gender. Perhatikan sebelum kita record ni dia cuma 1212 saja kan. Kita tengok mouse cursor saya. Kalau nak tengok nilai 1212, kita tengok value tables. Dia akan tanda 2 situ. Tapi kalau kita nak tengok nama variables tu apa, kita klik lagi sekali baru dia keluar female dan male. Ini fungsi value buttons yang kat dekat item bar yang atas tu. Kalau nak tengok nama variables tu, klik pada ni. Kalau nak tukar balik, klik lagi sekali dia akan keluar kepada nombor saja.
Nama variable, kod variable tu apa? Boleh kod? Boleh doktor. Okey, kita move on kepada variables lain. Ada banyak lagi ni. Okay, saya buka dataset yang dah siap pula. Alright, kalau kita pergi kepada bangsa atau ethnicity pula, okey, kalau ikutkan questionnaire ni dia ada 4. So, you patutnya set ni as the following. Nampak tak label saya? Nampak value label saya dah untuk bangsa apa? Untuk bangsa or kaum ethnicity ni. Doktor. Okey, saya bagi you masa sikit. Masukkan daripada value 1 hingga 4. Ada 4 saja. Tak banyak. Okey, selesai ke untuk bangsa dan etnisiti? Ada siapa yang tak habis lagi? Dah doktor. Dah, okey, alright. Okay. Before that, just nak beritahu segala demographic data bangsa like at your macam gender, your ethnicity or your religious background, biasanya kita menggunakan nominal scale ya. So boleh ubah kat sini kalau you punya measurement sini seling pada nominal scale. Okay. Okay, the third variable will be negara asal. Dari mana responden you menetap. Okay. Klik sini, ikutkan ada 14 negeri sini. So saya mau you kodkan daripada macam ni. Okay. Daripada nombor yang pemula, daripada pantai barat Semenanjung Malaysia ya. 1 Perlis, 2 Kedah, 3 Pulau Pinang, 4 Perak, 5 Selangor, 6 Kuala Lumpur, 7 Negeri Sembilan, 8 Melaka, 9 Johor. So daripada 1 hingga 9 ialah negara pantai barat Semenanjung Malaysia. Kod tu dulu, okey? Saya bagi masa sikit. Doktor naik atas sikit, doktor tak nampak yang 2, 3. Okay, thank you. Negara utara Semenanjung Malaysia. So kita start pada utara hingga ke selatan. Kita kat pantai barat dulu. Lagi kita pergi ke pantai timur dengan apa? Sabah Sarawak pula. Okay, once you dah habis ke Johor, you turun ke selatan, jom kita ke timur pula. Dari utara balik. 10 Kelantan, 11 Terengganu, 12 Pahang, 13 Sabah, 14 Sarawak. Boleh coding negeri? Doktor tolong atas sikit. Mana? Yes. 1 Perlis, 2 Kedah, 3 Pulau Pinang, 4 Perak, 5 Selangor, 6 Kuala Lumpur, 7 Negeri Sembilan, 8 Melaka, 9 Johor, 10 Kelantan, 11 Terengganu, 12 Pahang, 13
Sabah, 14 Sarawak. Add each value ni. Semua dah habis? Dah habis ke tanda value untuk negeri kelahiran? Okey, kalau dah habis boleh kita move on ke the next ni variable. Sekejap je. Boleh? Boleh. Okey, yang ni senang saja disebabkan you all sebaya. Tulis 1, 18 hingga 25 tahun saja. Sebab itu the first option. One equals 18 to 25 years old. Okay. Qualification, latar belakang pendidikan, based on apa yang diisi dalam questionnaire, 3 jenis you all isi. So code them 1 hingga 3, the lowest will be SPM. Kedua, diploma atau STPM. Ketiga, degree. Okay. Lepas tu, occupation. Ni pun senang saja. Sebab semua sebaya. Tulis 1, student. Alright, number 7 ialah anggaran pendapatan keluarga. Sini ada kepelbagian sikit. So kita kena label lah based on apa yang you dah respond. Okay, as you can see here, kalau label nombor 1, less than RM1,500. Number 2, 150 until 299. Number 3, 3,000 to 3,999. Number 4, 4,000 to 4,999. Number 5, 5,000 to 5,999. And number 6, 6,000 and above. Masukkan dulu.
Dah habis ke masuk value untuk pendapatan isi rumah? Dah? Doktor. Okey, kita move on ke the next item which is pernahkah dengar tentang ready to eat food ni? Ni pun senang saja. 1 yes, 2 no. Okay. Next item nombor 9. Dalam seminggu berapa kerap memasak di rumah? Sini ada 4 saja. 1 setiap hari, every day. 2 weekdays only. 3 weekends only. 4 never. Betul kan? Okey, mana kita ke item nombor 10 pula. Sekiranya makan di luar, mana ya? Makan di luar tu di mana? Nombor 1, sama ada makan di restoran. 2, take away. Atau ketiga, beli frozen ready to eat food at supermarket. Okey. The last demographic variable ialah berapa kerap beli frozen ready to eat food, which is number 11. Okey, ni ada banyak sikit, ada 7. Nombor 1 daripada tak pernah langsung hingga ke sangat kerap. So as you can see here, label number 1 as never, 2 seldom, 3 once every few months, 4 once a month, 5 twice a month, 6 twice a week, dan last kali 7 more than twice a week. Bagi masa sikit. Oh, sorry, Wailing tak nampak apa? Wailing tak nampak apa, Wailing? Which one you tak nampak?
Doktor. Ya? Saya nak tengok value untuk negeri boleh? Saya tak cari start 4. Sekejap. Tadi nombor 10 tak nampak. Soalan nombor 10. Sekejap je. Okey, nombor 10. Okey, saya cuba copy paste kat sini. Boleh tak? Sekejap. Okey, untuk Ho Wee Ling. Ni ialah nombor everyone. Okey, ni untuk Ho Wee Ling. Tadi siapa yang nak? Tentang negeri ke? Pekerjaan memang satu saja, Amelina. Okey, negeri pula. Okey, sekejap saya pergi ke negeri. Okey dah doktor, bawah sikit. Okey, saya boleh besarkan. Boleh rupanya. Nampak 14 negeri. Ho Wee Ling dah okey ke? Nak tengok yang nombor 4. Nombor 4 mana? Umur. Umur satu saja. Which is 18 dengan ni sebab you was buyer. Apa pula message ni? Macam mana nak settle? Doktor, tahap ketinggian. Tahap qualification. Ada 3 saja, you will see. Doktor, nombor kerjaan ke? Satu saja, student. Jawab student. Ini siapa yang message saya ni ada fatal error. Okey, untuk kelas ni just tengok video ni. Lepas ni saya cuba cari jalan untuk ni. 0165334282. Siapa yang message saya ni? Patutnya ada settle benda ni lah. Doktor, nombor 8 doktor, ni last. Pernahkah dengar tentang ready to eat food? Dia ada yes atau no saja. Dua je.
Doktor, satu lagi, nombor 7. Income group ada 6. Aduh, siapa? Okay, dah. Thank you, Doktor. Okay, siapa yang mesej saya ni, 016533 ni, kalau you boleh buka, you kena import open file yang Excel yang saya bagi tu, yang tajuk record. Apalah kalau since you message tengah jalan ni, saya pun akan bagi masa untuk patah balik. Apa you tengok kelas ni dulu, lepas habis kelas saya akan upload video, you cuba follow balik ya. Saya akan patah balik kepada you nanti siapa ni yang message masalah SPSS ni. Apa? Okay. Alright. Nombos, okay, kita pergi ke the last demographic break tu, is berapa kerap beli frozen to eat food. Nampak tak? Okay, dah habis ke? Final 11 item ni. Dah ke tak? Dah, Doktor. Okay, alright. Okay, just to sebelum kita proceed pada yang yang liquid scale ni, kita check dulu muncul ke tak di page sebelah data view ni. Okay, just a reminder, setelah you code, pastikan semuanya numerical dan you punya measures ni ialah nominal. Buat sekarang kalau benda yang keluar ni selain daripada nominal. Okay. Kita pergi kepada data view. Okey, jangan tengok liquid scale lagi, daripada item 1 hingga 11, keluar tak macam apa yang muncul di skrin ni? Ada apa-apa ataupun ada value cacat tak? Cuba scroll up dan down. This is in numbers and this is what the numbers mean. Semua dapat tak seperti apa yang muncul di skrin saya? Dapat tak? Dapat, Doktor. Okay, alright. Yang lompong-lompong tu tak apa. Jangan risau sangat. Kita akan repair yang lompong tu sekejap lagi. Okay. Okay, now kita pergi ke item liquid scale. Okay, daripada item
Maksudnya row 12 hingga row 50. Semuanya sama saja. Nombor 1, strongly agree, slightly agree, 3 neutral, 4 slightly agree, 5 strongly agree. Okey, buatkan ni dulu. Dan untuk yang ni, you boleh copy paste. Tetapi you tak boleh copy paste you macam Word document you highlight tu, you kena copy paste satu-satu. So let's say you start pada icon 12, you masukkan 1 hingga 5, kemudian you copy and paste sampai ke item 50. Okay, buat tu yang dulu. Bagi masa sikit. Dah habis ke semua set? Daripada item 12 hingga 50. Habis ke? Sekejap doktor. Okey, okey. Kita tunggu. Okey, let's say daripada A12 kan, dan bawah ni belum ada kod. Awak cuba klik kat sini, dia highlight sebagai kuning, copy dan paste sampai bawah. Dia kena satu-satu. Daripada row 12 hingga row 50.
Dah ke semua? Dah, Doktor. Okay, boleh kita proceed for the next labeling. Boleh saya proceed? Boleh, Doktor. Okay, alright. Okay, kalau you tengok item 12 hingga, row 12 hingga 50 macam ceramuk kan, segala macam-macam perkataan keluar. Untuk memudahkan you punya lacquered scale item dalam question A you, apabila you buat research nanti, saya nasihatkan setiap section BCD kodkan dengan section 2 apa dan diikuti dengan numbernya. So, awak tengok row 12 hingga row 24. So, labelkan tu sebagai section A dan ikut jumlah soalan yang ada sini. So, in this case, section A ada 13 soalan. Label row 12 hingga 24 sebagai A1 hingga A13. Yang ni awak boleh highlight dan awak boleh copy paste ke label benda yang sama. Okay, buat untuk section A dulu. It's basically dalam bahagian apa, kalau awak tengok questionnaire ni, sikap terhadap frozen food, semua item ni awak labelkan daripada A1 hingga A13. Okay. Sebab senang awak nak tengok daripada awak tengok apa perkataan yang panjang lebar dan awak tak dapat differentiate mana satu A, B, C semua. Okay. Selesai dah untuk section A. Item dalam section A daripada row 12 hingga 24, A1 hingga A13. Dah, Doktor. Okay, dah. Okay. Kita proceed pula for the next section, which is section B, daripada kolom 25 hingga kolom 43. Dia ada total 19 item. Ini banyak sikit. So, label daripada B1 hingga B19 ikut kolom dan boleh copy paste di bahagian label. Ada siapa nak tanya soalan ke tadi? Adakah dalam chat? Selesai section B?
Selesai section B? Dah Rektor. Okay, ni the last section. Section C ni is your dependent variable, which is post-purchase behavior relating to frozen food. So tengok sini, row 44 hingga 50 saja. Ada 7 item saja. So code them as C1 sampai C7 and bring them over to label nanti. Okay. So far semua okey? Ada siapa yang tertinggal? Teacher? Habis ke section C? Label section C? Dah Rektor. Semua dah? Ada siapa yang belum habis lagi? Okay, sebelum kita proceed, tengok data view kita, just pastikan semua liquid skill item you daripada row 12 hingga 50 adalah jenis ordinal data. Okay. All jenis skill pada 12, pada A12 adalah ordinal sampai ke bawah. Pelan-pelan. Okay, kalau semua sudah, jom kita tengok data view. Daripada A1 sampai C7. Dapat ada apa yang apa seperti yang tertera pada skrin saya ni? Awak dapat tak? Semua dapat tak? Seperti apa yang ada skrin saya? Daripada A, C. Semua dapat ya? Dapat Doktor. Okay, good. Alright, so kita dah halfway selesai dalam data entry kita. Okay. Now, kalau you perasan dalam spreadsheet yang saya bagi dan apabila you masukkan di dalam SPSS, ada beberapa kelompongan. Saya anggapkan kelompongan tu ialah apabila salah satu responden yang kira apa tak begitu nasib baik, dia ambil questionnaire dan dia tertinggal, dia terlupa nak jawab certain question, ataupun in worst case scenario you guna Google Form, ada certain error yang tak dapat dielakkan, responden tak save ataupun
responden mungkin jawab tapi dia tak dapat save jawapan yang dia jawab sebelum dia set butang send. So, selalunya you ada dua option. Kalau you punya sample size, you punya minimal jumlah responden yang you dah dapat tu jauh melebihi minimum sample size yang you perlukan, katakan minimum sample size you 100, you dapat kutip 200 tetapi 30 cacat. You boleh keluarkan 30 yang cacat tu dan pakai 170 responden yang lengkap saja. Tetapi kalau dalam keadaan you tak dapat nak singkirkan respon yang tak lengkap tu, you kena guna function replace missing value ni. What it does in SPSS is dia akan calculate based on mean score. Alhamdulillah, excuse me. Dia akan ada calculation dia dan dia akan replace each missing value yang ni dengan value yang dia calculate based on mathematical calculation. Okay. Kita buat satu slowly one by one. Sampai message ni. Okay. Novadiana, lepas kelas okay, Novadiana yang kita tengah buat ni ialah kita import Excel file yang sudah saya bagi beberapa hari yang lepas. Apa Novadiana, tengok boleh tengok kelas ni dulu. Saya rakam kelas ni. So lepas kelas ni saya akan PM awak untuk settle awak punya masalah ni, okay? Just you can watch the class first, tengok video dulu, okay? Dan saya rakam ni dan bila lepas SPSS awak settle, awak cuba ikut exercise. For now, just watch the video first. Okay. So kita nak replace missing value yang ada dalam data set kita. Okay. Kita buat section by section dulu. Kita start dengan section demographic. Alright. Gender, okay. Kita tengok sini ada kelompongan di bahagian ethnicity, degree of origin, dan tahap pendidikan tinggi. Kita buat batch by batch dulu. Okay. Okay. What you do in SPSS nanti, masuk transform, pergi ke replace missing values. Okay. Dalam missing values tu, kita start berapa? Kita buat 3 dulu. Kita ambil ethnicity, state of origin dengan highest education level. Masukkan negeri asal. Sorry. Ikut urutan. Bangsa, negeri asal dan juga highest qualification obtained. Okay. So SPSS dia akan calculate dan dia akan keluarkan 3 kolom yang baru lepas C7 nanti. Siap, okay. Sebelum kita klik okay, pastikan you pilih series mean dan klik okay. Okay. Okay, perhatikan dia ada keluar value kat sini untuk ethnicity, state of origin dan juga tahap pendidikan yang tinggi. Yang ni di SPSS buat based on calculation of orang yang answer questionnaire ini dengan lengkap. Okay. So what you can do is
copy untuk ethnicity. Yes. Oh, tak jadi. Ya. Copy dan paste di sini ethnicity. Jadi juga. Okey, kalau tak jadi, copy paste yang mana yang tak ada saja ke dalam ni. Means you kena row 91 dan 94. Di situ sini row 91 dan 94, you just ambil nombor 1 dan copy paste di sini. Masukkan sini nombor 1, dia akan keluar Malay. Dia akan keluar Malay. Just copy paste di sini. Ada masalah pula. Okay, so that is ethnicity. Okay. Yeah. Sama juga dengan state of origin, kita tengok data mana yang lompong, yang tak ada. In this case, which is 91 dan juga 93 dan 94. Copy. Yes, sepatutnya dia muncul. Kenapa dia tak muncul ni? Dengan 8, dia akan keluar. Replace the value kalau dia tak keluar situ. Okay. So, ini kita dah repair Malay, ethnicity dan juga negara asal. So far boleh ikut ke? So far semua boleh ikut ke untuk repair data yang hilang ni? Okay, kita buat slow-slow ni sebab saya punya ni mungkin ada function dia tak kena ni. Alright, next kita tengok tahap pendidikan yang tertinggi. Kalau kita tengok sini yang lompong kat sini 2, responden 91 dan juga responden 93. Kita highlight saja. And this yang 1 hingga 95. Okey. Perhatikan ini dah exact value. Ini adalah exact mean score yang SPSS calculate kan, dia tak round out. So kita repair dekat sini manually 3 dia akan tukar ke degree. Okay, so far untuk ethnicity, state of origin dan juga qualification semua boleh ikut ke? Semua dah repair ke data yang hilang? Ya tak? Boleh? Okay. Boleh kita pergi to the next set of 3 variable which is anggaran pendapatan, pernah ke makan experience of eating ready to eat food dan juga kekerapan masak. These 3 items. Okay, before that, just untuk menyenangkan ni, delete dulu item yang you calculate
untuk apa, data yang hilang tu. Okay. Alright. Sama juga step tadi, masuk analyze, pergi ke mana? Sorry, transform dan pilih replace missing values. Alright, reset. Pilih anggaran pendapatan, pernah makan frozen to eat food, yes. Dan berapa kekerapan masak. Okay. Sama juga pilih series min, klik OK. So, dia akan keluar berapa missing value dalam apa? Dalam each variable yang ni. Bangsa ada 2, negeri asal ada 3, dan tahap ni ada tinggi. Sama juga. Keluar ke tak? Keluar, sekejap. Itu. Transform. Name is too long. Okay, sekejap. Ini tak jadi sebab dia punya ni panjang sangat ni. Kita cuba pendekkan. Okay, replace missing value. Okay, untuk missing value isi pendapatan, kita mungkin boleh pendekkan. Kita bagi namanya income, katakan. Untuk pernah dengar tentang frozen to eat food, kita mungkin boleh ubah kepada have heard. Tinggalkah dalam masa seminggu. Cook. Berapa kerap you masak? Tengok dia boleh calculate dah ni. Okay. Alright. You all semua keluar dah value ni setelah you pendekkan apa? Setelah you pendekkan name and method ni. Keluar tak? Ya, doktor. Semua keluar? Keluar. Semua keluar. Okay, good. Alright. Sama juga macam tadi, kita akan copy paste ke dalam kolom yang kosong ni. Alright. Let's try one by one first. Income. Oh, dia jadi kacau pula. Jadi kacau pula. Okay, di undo. Okay, kalau macam tu pilih yang lompong saja. Kalau situ yang bawah 90 hingga 94. Oh, belum pula saya punya ni. Sembilan puluh hingga 95, copy.
90, 94. Sorry, paste. Saya tertekan macam Microsoft Word pula. Okay, since dia keluar sini 2, saya adjust dia ke 2. So dia akan repeat. So dia akan adjust sini ke 2. Alright, so that's income. Now we go to have you heard about frozen to eat food? Sama juga, copy. And paste. Adjust the values. 95. Alright. Terus 90 hingga 95. Okey, untuk income pernah dengar frozen to eat food dan kekerapan masak di luar. Setelah you repair, you patutnya dapat this value. Semua dapat tak? Semua dapat tak? Kau masih tengah buat lagi ni? Dapat doktor. Selesai dah? Ya. Okay, alright. Okay. Now kita pergi ke items dalam section A pula. Before we do that, kita delete dulu. Yang kita calculatekan ya. Item A ada 13. Kita buat half-half. Daripada first kita buat A1 sehingga A7 dulu. Alright. Kita transform. Replace missing value. Reset everything. Sekejap. Remaining ni ada kelompongan ke tak? Kena check dulu. Okey, dah final 10 ni tak ada. Okey, kita boleh proceed pada A. Masukkan ni, kita pilih A1 hingga A7. Masukkan ke dalam new variable. So, dia akan replace. Klik OK. Okey, dia akan keluar values-valuesnya. Okey, kita pergi A1. Kita tengok item A berapa yang kosong. A1 should be okay. Kita fill in the gaps untuk item A2. So copy paste nombor 90 dan 93. Copy. Dan you paste. 24. Round the figures up. Okay.
cuba buat serentak A3 dan A5 boleh tak? A3, A5. Okay, kita boleh paste banyak-banyak sikit. So adjust accordingly apa value yang tak ada ni. Ini sebagai dia 4.3. 4. 4. 4. Okay. Alright. So far daripada A1 hingga 5 semua dah repair tak? Semua dapat value yang ni tak? Semua okey? Boleh saya proceed untuk A6, A7? Oh, ada lagi ke you all ni? Boleh, Doktor. Okay, alright. Sama juga. A6 dengan A7. Copy paste daripada 90 ke 95. Sorry. Paste. Okay, yang tak ada value kita ubahkan. Nombor 3. 3. 3. Oops. Saya lupa ambil ni pula. So, 2. Alright, so right now kita dah repair semua items daripada A1 hingga A7. Now kita akan proceed pada section B. So, for the other half of section A, kita baru halfway saja selesai ni. Semua okey ke dah so far? Daripada A1 hingga A7 dapat value yang hilang? Dapat ganti? Dapat, Doktor. Semua dapat. Okay, tak apa. Alright, kita proceed daripada A8 sehingga A13 pula. First, kita delete dulu. Alright, analyze, transform, replace missing values. Clear dulu. Pilih A8 sehingga A13. Kita kena buat sikit-sikit ni. Kalau banyak sangat mungkin pening tengok. Alright. Kita masukkan ni. Values dia okey. Pilih series min and klik OK. Alright. A8 hingga A11. Okey, cuba kita copy paste daripada
ni. Semua ni kita copy paste. Jadi tak? Alright, dapat A8, A13. Okey, boleh copy paste dia dulu. Sebenarnya kita kena klik kat variable ni. Kita tak boleh klik kepada kolom. Kalau dia klik kepada kolom, dia memang akan masalah. Okey. Jom kita slowly go down column by column. Pada A8, semua okey. A9, semua ada value. Okey, A10, cuma 2 item di bawah. Sama juga nombor 90 dan juga ni. Adjust sebab dia ada titik perpuluhan. Neutral. Okey. A10, A11 okey. A12, okey. A13 pun okey. Alright. Alright. Okey, daripada A8 hingga A13 semua dah dapat replace dah missing value masing-masing? Kita kena close slowly ni. Kalau laju sangat nanti ada tertinggal. Semua dapat tak value? Value yang hilang? Okey ke kelas? Okey. Okey Kam? Alright. Okey. Sekarang ya, kita dah habis section A. Sama juga, delete. Now kita ke section B pula. Dalam section B ada total 19, banyak. So kita ambil sepertiga, B1 hingga B6, B12 hingga B12 dan B13 hingga B19. Jom kita buat transform, replace missing value. B1 hingga B6, masukkan series min and click OK. Copy paste all the values. And click paste. Okay. Perhatikan responden 48 dan 49 dia tertinggal. So kita kena adjust di tengah-tengah. 4, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 6, 4,
Scroll down lagi. Adjust 3, adjust 3, adjust 4, adjust 3, adjust 4. Ada lagi tak? Okey, B6 ada. Adjust 4. Okey, B1 hingga B6. Semua settle dah ke? Missing value? Semua dah adjust value masing-masing? Missing value? Dah doktor. Okey, kita proceed for the other half. B7 hingga B12 pula. Delete. Proses ni memang lama ni. Lama ni. Banyak sabar. B7 hingga B12. Transform. Replace missing value. Set semua. Masukkan. Okey, semua dah ni. Dan klik OK. Masukkan. Copy paste. Page ni. Pada B7 hingga B12. B7, B12. And click paste. Okay, go column by column. B7. Adjust yang kat bawah ni. 2. 2. B8. Oh, ada dekat tengah-tengah. 3. B9. 4. 4. B10. B11. B11 okey. B12. Okey. Alright. Check lagi. Alright, B7 dari B12 semua dah okey ke? Semua missing value dah diganti? Semua selesai ke? Adjust value B7 hingga B12? Pastikan tak ada yang kosong.
lagi 2 section je kita buat ni. Come on. Ada 2 section lagi. B13 hingga B19 and the whole of section C. Boleh saya proceed ke sekarang? Boleh saya proceed ke? Boleh doktor. Okay, right. B13 hingga B19. Lebih dulu, clear dulu. Analyze, transform. Missing value. Kosongkan. Klik OK. Alright, kita tengok B13 hingga B18, 19. Column by column. 13. Kenapa tak keluar? Sekejap. Mana saya tengok? Okay, sorry. Pending dah. Copy. B13 hingga B19. Sorry, saya pun sewel dah tengok mana. Okey, tak apa. Alright. So, dia punya kelompongan nampaknya dekat tengah saja, which is nombor 15 dengan 16. Compare values. Okay. Right, so that was B13 hingga B19. Alright, kita habiskan dengan C1 hingga C7. Okay, this will be the final part ni. Bear with me ya. Please bear with me sikit lagi saja. Alright, ni senang sikit sebab dekat bawah kelompongan dia. Alright, boleh kita habiskan dengan section C ni? Mengisi nilai-nilai yang hilang ni. Okey doktor. Okey, apa sikit lagi. Dah sampai dah ni. Dah sampai penghujung dah ni. Alright, transform. Replace missing value. Reset everything. Dan masukkan. Sebab 7 item saja. Sikit je, tak apa. Masukkan. And click OK. Copy pastekan. Dari C1 hingga C7. Klik paste. Value semua akan keluar. Column by column. C1. C3.
C3 C4 C5 C6 dan last kali C7. Okey, semua dah replace ke missing value masing-masing? Semua item dari C1 hingga C7 ada value ke? Everyone okay? Dah habis ke masuk value? Replace value? Dah, Dah Kam? dah. Okay, alright. Okay. So, begitulah proses. Dah. Itulah prosesnya cleaning data. Memang panjang dan sangat meletihkan. Dan lagi meletihkan kalau senarionya you pilih untuk tidak buang you punya restoran yang submit question yang tak lengkap ni. Okay. Now, yang ni you tak payah buat, saya just nak demonstrate. Benda ni boleh juga dibuat kalau you, let's say you buat data pasal tentang number dan you tak groupkan number tu based on age ataupun you ukur ketinggian atau berat badan seseorang dan dalam list you ada kelompongan. So you boleh buat benda sama. Yang ni you just tengok saya buat je lah. Saya kena demonstrate kat you all. Okay, let's say you pilih untuk age lah. You pilih tak mau buat age ni ikut kelompok 18 hingga 25, 25 hingga 26. You nak type out. Dia sama juga. Tapi you akan guna scale. Cuma decimal je kena kosong kalau age. Kalau you nak guna berat atau ketinggian, mungkin you boleh tinggikan decimal daripada 0.2 atau 0.3. Okay. Doktor isi je ke tu? Ni saya tengah demonstrate ni untuk demonstrate data sekiranya you all tak nak kategorikan umur ikut kategori 1 18 hingga 25, 27 hingga 26 sebagainya. Yang ni kalau you masukkan nombor tu ikut nombor yang tepat. Sebab saya nak demonstratekan apa value kan keluar kalau you buat transform data tu. Tengok je jap. Okay, kita buat
Ada 4 kelompongan kat sini. Okay. So sama juga, transform progress, pergi ke replace missing value. Age, dan keluar dia is series mean. Tengok, dia keluar calculation apa age yang logik untuk replace. So kita just copy paste and selesai masalah. So yang tu kalau you guna data yang ada nilai lah, misalnya umur, ketinggian atau berat. You faham tak? Dia akan keluar value yang lebih precise. Yang tadi kita jadi lama sebab kita guna skala yang kita dah label lah, 1 lah apa, 2 lah apa, 3 lah apa. Doktor, Ya? nak tanya, kan dia Boleh, dia bagi umur yang lebih precise kan? Mhm. Lepas tu yang kita dah isi ni kan macam tak sama kan? Tak apalah kalau macam tu. Dia tak apa sebab setengah orang nak buat research umur tu dia nak kelompokkan kepada 5 macam questionnaire yang UEC ni lah. Tapi kalau you nak buat cara lain, selalunya research nutrition dia orang nak apa, the exact age tu 44, 70 dan sebagainya. So andai kata apa, you come across the situation, you punya respondent tertinggal atau lupa lukis dan you dalam senario tak dapat nak buang value tu, you guna fungsi transform and replace value ni lah. You faham? Okay, kasih doktor. Okay, right. So tu saja. So transform or replace missing data ni boleh digunakan untuk skala yang berlabel ataupun skala yang ada direct value. Dua-dua boleh. Cuma lebih mudah kalau you untuk replace ialah data yang ada precise value lah. Kalau data yang dah ada kategori tu susah dan lambat sikit lah macam you tengok tadi. Okay. Alright, so then is data cleaning. Okay, saya ada satu lagi benda untuk ajar untuk sesi ni sebelum kita wrap up. Okay, alright. Selalunya dalam survey questionnaire, dia akan ada section kan tentang food. Kalau dalam contoh questionnaire you jawab ni, dia ada attitude toward frozen food and post purchase intention of frozen food, dan lagi satu apa dia? Dan lagi satu willingness, okay, katakan contoh willingness to buy food. Apabila you nak buat apa regression ke nanti ataupun correlation nanti, you tak boleh simply calculate, you masukkan misalnya contoh saya tunjuk analyze, katakan you ambil correlation viral. Katakan you nak ambil jantina against post purchase behavior. You tak boleh ambil apa buat correlation antara item C1, C2, C3, C4 sampai C7. You tak boleh buat itu. You akan dapat data yang sangat tak make sense. So what you need to do if you do questionnaire, each section you kena calculate the mean of all items. Okay, let's say section A ada 13 item, kita kena calculate the mean score of all items dan dia akan keluar di kolom yang ujung tu. Okay, slowly ikut saya ya, follow me. Okay, kita start dengan section A dulu. Kemudian kita pergi kepada section B dan C. Pergi ke analyze. Transform, compute variables. Okay, katakan kita nak nama ni sebagai apa ya? Question ni. Okay, sikap terhadap frozen food. Okay, kita label ni as attitude. Okay. Katakan user ni singkatannya ialah ATT untuk attitude. Okay, numerical expression, you pergi ke all.
cari mean. Dia akan keluar mean function ni. So you kena masukkan every item dalam A1 ke sini. So masukkan apa? A1. Silap. Set all. Mean. MEAN ya. Solid drag. A1 followed by A2. Boleh dah saya masukkan selongkok semua. A2. You kena pastikan you pisahkan setiap variable tu dengan koma. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13. Pisahkan each item dengan koma. A13. Okey, item yang ujung close the bracket. Target variable attitude. Okey. Okey. So dia akan keluar mean value, meaning value yang you nampak di sini attitude mewakili mean score daripada item A1 hingga A13 untuk setiap satu respon. So respon yang pertama, dia punya mean score for respon pertama ialah 4. Respon kedua 3, so on. Boleh faham tak? Boleh, Doktor. Okay, alright. Dan untuk tahu dia punya tahap apa, dia agree or slightly agree, kita boleh guess based on the value of the mean score. Kalau 4 is somewhere nearby slightly agree. Kalau value misalnya 2.1, kalau kita bundakan pada 10 ampere, dia akan hampir dengan 2.0, mean dia slightly disagree. Kalau 2.9 dia dekat dengan 3.0, means dia neutral terhadap items yang melibatkan attitude tu. Okay. Alright. Okay, kita proceed pula kepada apa next ni. Item B, which is sikap terhadap penggunaan frozen food. Attitudes of usage of frozen food. So, sama juga. Pergi ke transform. Compute values. Padamkan semua item yang A ni. Masukkan pula semua item B. Alright. Pisahkan dengan koma. Kalau you tak pisahkan, dia tak akan keluar error message. B19 and tutup bracket you dah. Okay, mean semua ni. Cuma kita kena label ni dengan variable yang lain. So, kita labelkan ATU, attitudes towards the usage of frozen food.
Okay. And you akan keluarlah. This is attitude towards frozen food. This is the attitude towards the usage of frozen food. So dia keluarlah min score untuk setiap responden. Okay. Alright. Boleh saya proceed ke the final final variable which is post purchase item C ni. So far okay ke? Okey, doktor. Okey doktor. Okay, alright. Okay, ini saya janji. This is the last one for today. This is the last analysis of the day. Okay. Sama juga compute variables. Kita kosongkan ni. Masukkan semua item C ke dalam ni. Sahkan dengan koma. Once everything is okay, tukar tajuk ni. Buat BH. Behavioral intention, BI. Okay. Okay. And value dia akan keluar. So apabila you dah ada value ni, bolehlah you proceed pada analisis yang seterusnya. Misalnya kalau you nak buat ANOVA ataupun t-test antara male and female, berapa dia punya score satisfaction against attitude of attitude towards frozen to eat food ataupun towards post purchase behavior, or maybe you nak tengok correlation between attitudes towards frozen food kepada post purchase behavior, or maybe one of the demographic variables you nak tengok adakah income mempengaruhi attitude ataupun post purchase behavior. So basically that's it for this class. Kita belajar steps untuk masukkan data from questionnaire dan kita prepare data dan juga kita compute and transform data yang melibatkan item dalam variable yang spesifik. Okay. So let's basically go over the days. Just nak tanya, are there any questions about today's lesson? Doktor, maksudnya yang macam untuk yang tadi kita kira min tu, maksudnya kita kena buat untuk semua jugalah kiranya ke tak payah? Semua tu macam mana? Yang saya masukkan sini ialah untuk item yang ada Likert scale rating ni saja, dan Likert scale rating ni merangkumi item sesuatu construct atau variable. Macam C ni, C1, C7 ialah item dalam post purchase behavior. So sebelum kita nak buat analysis correlation ke regression je, kita kena macam sum up lah apa mean score antara item C1 hingga C7. Kita tak boleh simply misalnya ambil age, kemudian kita masuk dalam analysis correlation, kita masuk C1, C2, C3. Kita tak boleh buat macam tu. Apa yang kita kena buat, calculate the mean, kemudian kalau kita nak analyse katakan gender towards behavior intention, kita masukkan, saya tunjuk je lah. Let's say kita nak buat correlation bivariate, kita masuklah katakan jantina dan kita ambil behavior intention. Kita tak boleh ambil item C1 hingga C7. Kalau keluar tu dia akan dapat value yang pelik lah. You faham tak? Okey, faham doktor. Okay. Semua item yang melibatkan item di bawah satu construct ataupun variable yang sama saja you perlu calculate mean ni. Yang biasanya melibatkan item yang rating lah. Tak payahlah you nak buat calculation based on on age group ke gender or ethnicity. Tu tak payah. You faham ya? Faham doktor, terima kasih. Okay, alright. So sebelum you close the program, pastikan you click the save button sebab
The next 3 lessons will be based on this database. So please save ya. Jangan lupa save, kalau tak menangis ni. Ada any other questions or comments yang you nak ni? Like to voice out? Doktor. Ya. Macam kan kalau kita buat SPSS ni kan akan keluar output kan? Okay. Output ni kita kena save juga ke? Output tak perlu. Output tu just basically shows apa analysis yang keluar. The calculation yang SPSS buat. Tak perlu save, tetapi nanti later on kalau bila kita nak tengok frekuensi dengan percentage tu, sebenarnya jangan buang sebab kita nak value-value tu untuk di-pastekan dalam report kita. So untuk data entry tak perlu save dia punya output. Okay? Okay, siap dah. Alright. Ada apa lagi soalan nak tanya? Any questions? Chat. Ada tak? Doktor. Ada dah, semua letih dah. Okey, tak apa. Okey. Alright, so kalau macam tu pastikan you save ya, jangan tak save pula. Kalau tak akan ada masalah lah nanti. Alright. Okay, for those yang masalah ni, saya akan cuba attend to apa punya problem dalam dalam software SPSS ni. Kekilan saya, kenapalah you tak contact saya sebelum kelas. Apabila contact dalam kelas, kata ada error ni, ada error tu. Susah hati saya. Apalah, nanti saya akan cuba. Alright, kalau tak ada apa-apa, kelas kita tutup dengan surah Tazkirah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih doktor. Okay, thank you very much everyone. Thank you, doktor. Okay, thank you for your patience ya. Memang penat sikit. Okay, saya stop Doktor. recording. Okay, the recording of the class saya akan upload dalam e-learn nanti. Okay.